Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Musi Masjid Jami Islam Village, Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Talib, Cikgu Abu Yazid bin Jaafar, Setiausaha Masjid Jami Islam Village, para barisan AJK Masjid Jami Islam Village, pegawai-pegawai masjid, jemaah muslimi dan muslimat, dan yang paling istimewa sekali tetamu daripada Ma'at Hafiz Al-Hilmi. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian saudara-saudari jemaah sekalian untuk hadir meramaikan masjid, mengimarahkan masjid pada malam ini, untuk kita malam ini sama-sama mendengar serba sedikit ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah di depan kita ni. Sebelum tu saya ada sikit introduction je lah. Saya pun tak maaf saya menginkoresikan secara kami. Ustaz ni kalau siapa pernah tengok di televisyen, Imam Muda Megat, itu panggilan beliau. Tapi nama penuh beliau ialah Megat Zaid, Megat Muhammad Zaid bin Megat Azzamuddin. Beliau sekarang ni memegang jawatan sebagai Imam Satu di Masjid As-Salam, Bukit Sentosa, Rawang. Alhamdulillah, betul risikan saya. Jadi seterusnya, selepas ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jemputlah Ustaz untuk memperkenalkan serba sedikitlah latar belakang beliau, latar belakang pendidikan beliau, supaya kita mengenali beliau dengan lebih rapat lagi. Kemudian malam ni juga ceramah kita ya, Isra' dan Mi'raj. Jadi tajuknya kita serah pada Ustaz. Jadi terpulanglah untuk Fadil Ustaz untuk mengupas apakah kita kata aspek Isra' Mi'raj yang Ustaz akan kupas pada malam ini. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, semua pun tak sabar dah nak dengar suara lunak Ustaz. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan ummahatul mukminin, ibu-ibu kita di kalangan isteri-isteri baginda Nabi SAW, zuriat baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam-imam mujtahidin dan para pengikut-pengikut mereka, serta kepada awliya-illah salihin, dan seterusnya kepada para ulama-ulama, guru-guru kita, dan kepada arwah ibu ayah kita, seterusnya kepada seluruh orang muslimin dan muslimat. Dan dengan niat mudah-mudahan majlis kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala sudi untuk merahmati kita dan memberi ganjaran kepada kita, dan kita termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikut jejak langkah baginda. Dan mudah-mudahan setiap niat daripada tuan-tuan yang hadir pada malam ini diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Jami' kampung Slim Village ya. Dia tak pergi kampung masa orang putih tu kan. Hebat sungguh. Yang bahagia Tuan Haji Zulkifli, Tuan Setiausaha Masjid yang dimuliakan, dihormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa dan pimpinan masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kepada jawatan kuasa masjid dan memberi taufik hidayah untuk terus memimpin jemaah ini, qaryah ini, mengimarahkan rumah Allah SWT ini, insyaAllah. Dan seterusnya yang saya muliakan, para tuan-tuan guru yang turut berada di dalam majlis pada malam ini, yang mana kehadirannya menambahkan lagi keberkatan kita pada malam ini. Seterusnya kepada asatizah dan juga pelajar-pelajar daripada Ma'had Tahfiz yang hadir malam ini menambahkan lagi rahmat dan keberkatan. Dan seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, hadirin hadirat muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama di awal pertemuan kita pada malam ini kita menghadirkan di dalam hati kita ini rasa syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila sayang kepada hamba-Nya, Allah akan memudahkan kepadanya asbab untuk dia melakukan kebaikan. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini dengan Allah yang mulia ni. Ini adalah satu nikmat di atas segala nikmat. Ulama mengatakan afdalul qurbat, seafdal perkara yang seseorang itu nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan jalan hadir ke majlis ilmu. Majlis ilmu, kita dapat hadir pada malam ini dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan asbab. Ada masa lapang, ada kesihatan, dapat duduk dalam majlis ilmu. Dan kalau Allah tidak memberi taufik kepada kita, walaupun kita berkehendak, kita tak akan sampai. Maka salah satu daripada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama yang sentiasa buat kita ni rasa syukur pada Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita. Kalau Allah tidak beri kepada kita, kita tidak dapat. Iaitu kata antara para ulama, idza aradta an ta'rifa maqamaka 'inda Allah fanzur fima yuqimuk. Kalau kamu nak tahu, kalau kita nak tahu kedudukan kita ni di sisi Allah ni macam mana, kita tak tahu kan. Mungkin kita pakai serban, pakai jubah, pakai lidah, kita zahirnya nampak soleh, belum tentu amalan kita diterima. Belum tentu. So hebat-hebat seorang ulama yang namanya Barsison, hebat ulama, sehingga dikatakan dia ni orang tengok kata wali. Pasal apa? Anak-anak murid dia pun datang majlis ilmu pun diberikan karamah, angin bawa terbang datang. Hebat tu. Tapi hujung hayatnya tu meninggal dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu. Mungkin kita hari ni solat sampai dahi kita bengkak, tapi hujung hayat kita tak tahu.
Jadi tidak ada jaminan bahawa kita ni boleh jamin kita ni ahli syurga. Macam tu juga kalau tengok orang ahli maksiat, tidak boleh hina dia. Sebab kita tak tahu, mungkin dia suatu hari yang berada di tempat kita, dia taubat, dia berubah, dia insaf, meninggal dalam keadaan dia mulia, kita hina. Jadi setiap orang dia tidak boleh merasa selesa. Dia kena selalu bergantung harap pada Allah Ta'ala. Cuma bila Allah bagi dia taufik, hidayah, dapat buat amal soleh, dia syukur. Kerana itu tanda Allah kasih kepada dia. Sekiranya kamu nak tahu di mana kedudukan kamu di sisi Allah, tengoklah di tempat mana Allah Ta'ala tempatkan kamu. Di mana Allah Ta'ala letakkan kita. Allah letak kita dalam majlis ilmu, Allah letak kita di masjid. Ini nikmat. Syukur pada Allah. Kalau kita syukur, Allah tambah lagi. Tapi kalau kita kufur nikmat Allah, kita rasa kita yang bagus, kita rasa kita yang patut layak dapat benda ni kerana kekuatan kita, kehebatan kita, kerana ilmu kita, itu mana dia lupa pada Allah. Dia lupa pada Allah. Allah Ta'ala kata, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur kepada aku, azab aku sangat pedih. Dan azab Allah itu bukan maksud neraka saja. Azab Allah bukan maksud siksa panas api neraka saja. Bahkan azab yang lebih pedih di dunia ini ialah bila Allah Ta'ala biarkan dia lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Allah biar dia lalai sampai dia tidak ada rasa berdosa ketika melakukan kemungkaran kepada Allah SWT. Allah biar dia, tak peduli. Itu azab yang lebih pedih lagi. Sengaja dibiarkan Allah Ta'ala, bagi istidraj. Allah bagi dia nikmat bukan untuk muliakan dia, Allah untuk nak lebih seksakan dia lagi. Maka oleh sebab itulah malam ni kita sama-sama hadirkan rasa syukur. Alhamdulillah, ya, kita boleh mari ni dengan taufik hidayah daripada Allah. Dan pada malam ini insya-Allah, seperti mana kata Tuan Pengerusi Majlis di awal tadi, kita nak berbicara tentang Isra' dan Mi'raj. Walaupun malam ni saya ingat kita dah masuk bulan Syaban, 7 dah, mana dah seminggu dah masuk bulan Syaban. Tapi tak jadi masalah. Kalau kita tengok kepada peristiwa Isra' Mi'raj itu sendiri pun masih lagi ulama berselisih pendapat. Ada yang kata bukan berlaku pada 27 Rejab, bahkan berlaku pada tarikh lain. Ada pandangan yang kata bukan berlaku pada bulan Rejab, walaupun pandangan yang kuat mengatakan 27 Rejab. Kenapa tak sepakat ulama? Peristiwa tu berlaku, disepakati ulama sebab hadisnya sahih. Tak ada tarikh tu, ada pertikaian. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya maha luas. Allah Ta'ala kita ni fokus kepada tarikh tu saja. Allah Ta'ala kita fokus pada tarikh tu, tapi fokus kepada kisah itu, peristiwa itu. Jadi kita boleh cerita bila-bila masa pun tak apa. Tak mesti kena tunggu bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, boleh cerita. Cuma bila masuk bulan Syaban dia cerita lain pula. Cerita nisfu Syaban pula, Ramadan dia cerita lain pula. Jadi ulama-ulama kita ni bila masuk di bulan Rejab, dia perbanyakkan bicara tentang Isra' Mi'raj. Kami selalu di masjid kami tu, kalau bila masuk je bulan Rejab, kita kosongkan jadual seminggu kuliah maghrib. Bukan tak kuliah juga, tapi tajuk dia tak jadi ikut tajuk yang biasa. Baca kitab ni, Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Fatani. Baca tiap-tiap malam, baca tu. Malam ke-7 khatam 9 kambing. Nak bagi apa? Bagi betul-betul dapat feel tu. Masing-masing lah, cara masing-masing. Macam tuan-tuan punya pendekatan, satu malam yang khusus bicara tajuk tentang Isra'. Alhamdulillah, Isra' dan Mi'raj ini adalah salah satu daripada anugerah, hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang teragung, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebaik-baik hamba Allah. Yang mana Allah Ta'ala bagi hadiah ini bukan secara percuma, tetapi Isra' Mi'raj adalah hadiah yang Allah bagi selepas daripada Allah Ta'ala uji Nabi kita dengan ujian yang berat. Ini mula-mula poin yang pertama. Isra' Mi'raj itu ialah hadiah daripada Allah.
Tapi hadiah itu bukan dapat dengan mudah. Bermula daripada saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dapat wahyu ketika umur Nabi 40 tahun. Rasulullah berdakwah, dan dakwah Nabi itu dia tentang dengan hebat oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Apa yang mereka tak kata? Segala kata-kata cacian mereka kata pada Nabi SAW. Ada yang sampai melukakan Nabi SAW. Ada yang ketika Rasulullah beribadat, mereka letak najis perut unta di atas belakang Nabi SAW. Ada satu ketika sampai satu tahap Nabi kita dipulaukan oleh kaumnya, oleh orang-orang musyrikin. Mereka pulau Nabi Muhammad. Apa makna pulau? Boykot. Siapa yang nak bersama dengan Nabi Muhammad, kami tidak akan bermuamalah dengan dia. Tak boleh jual beli dengan dia. Tak boleh menikah kahwin dengan mereka ni. Tak boleh bantu mereka. 3 tahun Rasulullah SAW dengan Bani Hashim, keluarga Nabi, dipulaukan. Mereka duduk di satu perkampungan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia buat bahagian belakang daripada kawasan bukit Safa dan Marwah. Ada satu perkampungan Syi'ab Bani Hashim, perkampungan Bani Hashim. Di situ mereka duduk. Kita ni kalau orang tak cakap dengan kita 3-4 hari pun rasa tak ada hidup. Duduk sekampung, tapi bila jumpa orang paling muka. Kita nak beli barang, dia tak nak jual. Kita minyak motor habis, pergi sesi minyak, nak isi minyak, dia kata hang tak boleh. Bayangkan 3 tahun kebuluran, habis bekalan makanan. Nabi kita sabar. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala melepaskan mereka daripada boykot itu, dipulaukan itu. Ketika mana perjanjian yang ditulis oleh orang musyrikin, ya, perjanjian tadi itulah untuk memulaukan orang Islam tadi itu, yang ditampal digantung dalam Kaabah. Setelah 3 tahun, mereka masuk tengok-tengok kertas perjanjian itu, habis dimakan anai-anai. Hanya tinggal perkataan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Mana boleh tengok perjanjian itu dah dimakan, dah musnah. Kata sebahagian daripada orang-orang yang dia tak redha dengan perjanjian itu, dia kata mulai pada hari ini perjanjian yang batil ini, ya, telah tamat, ya. Orang-orang Bani Hashim boleh kembali ke rumah mereka balik. Nabi SAW tidak selesa dengan keadaan tersebut. Nabi terus berdakwah lagi. Nabi pergi ke Taif. Sebelum daripada pergi ke Taif tu, Nabi kita diuji lagi. Isteri Rasulullah meninggal. Isteri yang banyak berkorban untuk Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah, daripada sekaya-kaya wanita yang ada empire business, kaya-kaya. Lepas kahwin dengan Nabi SAW, beriman kepada Allah, dia korbankan segala harta dia demi Allah, demi Rasul, sampai habis harta dia. Habis harta. Kita ni bila sampai satu tahap betul-betul kasih pada Allah, Allah akan uji kita. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Al-Haddad, dia disebut dalam kitab dia satu athar, idza man ahabba Allah, man ahabba Allah fasta'id lil bala, wa man ahabba ar-rasul fasta'id lil faqr. Siapa yang kasih pada Allah, maka dia kena bersedia untuk diuji dengan bala. Allah Ta'ala kalau kasih pada seseorang, Allah tak biar dia, Allah akan uji dia. Kadang-kadang kita tengok negara Turki kena gempa bumi, Allah, lebih daripada 20,000 orang meninggal dunia. Ya Allah, kenapa lah ni kena bala, ya. Dulu tsunami, berapa ratus ribu orang meninggal dunia. Serata-rata muka bumi ni diuji Allah. Orang yang tak ada iman, dia kata, mana Tuhan?
Tak ada ke Tuhan yang menjaga, yang mentadbir sehingga membiarkan manusia ini binasa? Kita pula orang beriman pula kata, inilah tanda kekuasaan Allah. Allah bagi peringatan demi peringatan kepada kita. Dan Allah bagi kesusahan kepada mereka. Itu bukan saja-saja, Allah uji orang yang sabar dalam ujian tersebut, maqam mereka tinggi naik. Bukan saja-saja. Kadang-kadang kita ni semayang pun tak banyak, puasa sunat pun tak berapa nak keluar, sedekah pun kurang pasal kedekut. Tapi bila Allah uji, dia sabar dan dia redha. Dengan sabar dan redha itu, dia naik ke maqam yang tinggi di sisi Allah, lebih tinggi daripada maqam orang yang semayang malam, yang puasa siang hari. Hikmah dia, Allah nak kebaikan pada kita. Ada satu hadis menyebutkan, ma yusibu tidak seseorang itu dimusibahkan dengan satu musibah. Ma yusibu muslimun, ya. Seorang muslim itu tidak dimusibahkan dengan suatu ujian, min hammin wala ghammin, ya. Daripada gusarnya hati, daripada kesedihan, wala nasabin, ya, hatta syaukata tusyakuha, ya, hatta satu duri yang tercucuk kepada tubuh dia, semuanya itu Allah Ta'ala akan jadikan kafarah kepada dosa. Mana musibah yang kena pada kita kan, kesusahan, demam ke, sakit ke, jatuh motor ke, semua Allah Ta'ala buat, bukan saja-saja. Ya. Kalau kita orang beriman, tiap-tiap hari kita ni mengimani akan iradat Allah, kudrat Allah. Tiap-tiap yang berlaku semua Allah Ta'ala bagi. Hari ni nak start motor, nak datang ke Surau, tiba-tiba minyak habis pula. Siapa habis minyak motor ni? Anak dia semalam dia motor habis minyak. Dia kata, anak tua tu tahun naik dia, isi dia tak pandai. Aku nak pergi masjid pun payah. Bila dia lupa kepada Allah, dia hanya ingat pada manusia. Itu yang kadang-kadang setengah orang menyumpah seranak sebagainya. Tapi kalau orang ada iman, minyak motornya hadir bukan saja-saja. Allah nak uji, tengok aku kuat iman ke tidak. Kadang-kadang minyak motor tak ada, tak payah pergi masjid lah, ya. Tapi kalau orang kuat iman, macam mana aku nak usaha lebih supaya boleh sampai juga ke masjid. Jadi apa yang berlaku itu semua dia ingat pada Allah, semua ingat pada Allah. Yang ini akan naik darjat mereka. Maka Nabi ni tidak ada orang yang diuji lebih hebat daripada Nabi SAW. Bila kita kena ujian, nak bagi sedap hati, ingat Nabi-Nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak kena uji, paling berat kena uji ialah para Nabi. Kita ni baru sikit. Nabi-Nabi ni ujian lebih hebat, ya. Thumma al-amthal fal-amthal. Dan kemudian orang yang dekat dengan semisal dengan mereka, semisal dengan mereka. Rasulullah diuji, dah selesai di pulau, isterinya meninggal pula. Kemudian tak habis lagi sedih, isteri Nabi meninggal, bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal pula. Sedih Nabi. Kemudian orang Mekah tetap tak terima dakwah Nabi. Nabi cuba pula berdakwah di Taif. Sampai di Taif, ya, orang-orang Taif pula sambut Rasulullah dengan sambutan yang sangat jahat. Padahal orang Arab ni dia ada satu perangai. Orang Arab ni satu perangai dia ialah dia sangat memuliakan tetamu. Siapa-siapa pun, bila tetamu datang, wajib kena muliakan tetamu 3 hari. Tapi tiba-tiba dengan Nabi Muhammad ni, sampai-sampai saja mereka sambut dengan maki, caci, herdik, susun budak-budak di sepanjang jalan. Budak-budak ni baling batu pada Nabi SAW sehingga berdarah tubuh Nabi. Nabi kita balik daripada Taif tadi, dihalau, diusir. Ketika berjalan tadi bunyi berkocak kasut Nabi, kucuk, basah. Sebab apa? Darah Nabi mengalir sampai basah kasut Nabi. Darah, basah dengan darah, bukan basah dengan hujan, basah dengan darah. Sehingga waktu tu malaikat yang menjaga bukit pun tak tahan. Bayangkan malaikat yang tak ada nafsu ni pun tak tahan dia.
Dia kata, wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku hempapkan bukit ini kepada penduduk Taif tu, kerana mereka begitu biadab dengan Nabi. Apa Nabi kita buat? Nabi kita kata, jangan. Semoga Allah ampunkan kepada kaum aku. Mereka tak tahu. Ampunkan mereka ya Allah. Mereka tak tahu, mereka jahil. Kemudian Nabi munajat pula kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Mengadu apa? Kalau kita ni orang buat jahat kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku ni buat baik kepada dia, dia balas aku dengan jahat, ya Allah, bagilah balasan pada dia. Oh, tu kalau kita. Kan? Kita buat baik dengan orang, tiba-tiba orang balas jahat pula. Tak ada tempat lain, kita mengadu Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha berkuasa, tunjukkanlah kepada mereka kekuasaan-Mu. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Yang lemah itu aku, yang tak pandai berdakwah tu aku. Ya. Qillata hilati, kemampuan aku itu sedikit. Wa hawani 'alan nas, dan akulah yang hina di hadapan manusia. Aku salah. Kata Nabi apa? Illam yakun ghadabun minka fala ubali. Aku tak kisah kena halau, kena pukul, aku tak kisah, asalkan jangan engkau murka kepada aku, sudah. Itu keutamaan Nabi. Maka sampai ke satu tahap Nabi diuji dengan begitu berat, dan Nabi kita sabar dan redha. Maka ketika inilah Allah memberi hadiah kepada Nabi SAW, iaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya adalah hadiah yang besar. Allah nak gembirakan balik hati Nabi SAW. Macam mana? Suatu malam ketika Rasulullah sedang tidur, datang malaikat Jibril AS. Kemudian atap rumah Nabi SAW, tempat Nabi bermalam itu terbuka. Datang malaikat Jibril AS menjemput Nabi SAW untuk dibawa berjalan-jalan. Ya. Isra' itu kan mana berjalan-jalan, berjalan-jalan pada waktu malam, untuk dibawa berjalan-jalan. Maka Nabi kita membangun daripada tidur, dan di permulaan perjalanan itu apa yang Jibril buat? Ni poin penting. Adik-adik hang bawa buku catatan, tulis. Ya. Mula-mula sekali apa? Jibril AS belah dada Nabi SAW, kemudian keluarkan hati Nabi SAW, dan dibasuh dengan air Zam-Zam yang dibawa dalam bekas yang dibuat daripada emas. Air Zam-Zam dalam dibasuh hati Nabi SAW, dan dimasukkan balik dalam tubuh Nabi dan ditutup semula. Belah dada. Peristiwa belah dada ni berlaku beberapa kali dalam kehidupan Nabi SAW. Antaranya ulama sebut ada 4 kali. Nanti ada balik cari balik 4 kali tu. Saya tak nak cerita panjang sebab nanti kita nak cerita buat Isra Mi'raj ni panjang. Baik, kenapa Jibril AS belah dada Nabi SAW? Padahal sebelum tu dah pernah belah lah, dan dibasuhkan dah. Dan Nabi pula bukannya orang yang macam kita, dosa banyak, memang patutlah kena basuh hati tu. Tapi Rasulullah tidak. Hatinya bersih, jiwanya bersih. Hikmah. Allah tidak buat sesuatu perkara itu sia-sia, tak tahu sebab apa tak. Semua ada pengajaran. Pengajaran dia apa? Baik, tadi saya kata Isra Mi'raj ni apa dia? Isra ni apa dia? Allah nak bawa Nabi ke mana? Berjalan. Mana dia? Perjalanan. Isra itu ialah perjalanan. Perjalanan Nabi menuju kepada Allah, yang menjadi gambaran kepada kita semua, yang mana kita ni semua ni adalah seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita ni hamba-hamba Allah yang berada di atas jalan. Bila saat kita hidup tu, kita dah duduk atas satu jalan. Destinasi dia mana? Kematian. Mati itu adalah pintu bertemu dengan Allah di alam akhirat. Jadi kita sedang berjalan.
Jalannya ada banyak. Macam mana nak sampai kepada Allah, nak berjaya? Kena ikut jalan yang orang yang telah berjaya. Jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, jalan yang dilalui oleh para sahabat, jalan yang dilalui oleh para ulama. Mereka dah berjaya, sampailah. Kalau kita ambil jalan yang lain, jalan yang bukan jalan Nabi, bukan jalan ulama, kita tak akan sampai. Kita akan sesat, tak tahu ke mana sesat. Maka jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, Nabi telah sampai kepada Allah. Pengikut-pengikut Nabi di kalangan para sahabat, ulama-ulama dah sampai kepada Allah. Kita sedang berada atas jalan tu, cuma tak sampai lagi. Pasal kalau dah sampai, tak ada dia nak balik. Orang yang sampai dia orang yang mati ya. Baru dia tahu hakikat. Jadi perjalanan ni dia ada permulaan dan ada pengakhiran. Adik-adik ada tak belajar kitab Bidayatul Hidayah? Ada tak belajar? Mungkin belum lagi. Selalunya di madrasah-madrasah, di pondok-pondok, starting sebelum dia nak menuntut ilmu, tak kisahlah ilmu tahfiz ke, ilmu kitab ke apa ke, dia akan baca kitab Imam Al-Ghazali. Sebab masyarakat Melayu kita ni sinonim dengan manhaj Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah, ada terjemah bahasa Melayu di surau, di masjid kita ada. Haji belum ni. Kalau ada seorang ustaz yang mengajar kitab tu, bagus sangat, mudah saja. Adab-adab seharian sebagai seorang hamba Allah kan? Tapi adab-adab ni ramai orang yang abaikan. Kita mengaku sebagai seorang Muslim, tapi adab sebagai seorang Muslim kita pun tak tahu. Kena belajar. Jadi Imam Ghazali sebutkan dalam kitab di permulaan, aku namakan kitab ini sebagai Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Dan nihayahnya apa? Kesudahannya apa? Ialah apabila seseorang itu mendapat redha dan keampunan Allah Ta'ala. Itu kemuncaknya. Jadi Rasulullah nak tunjuk kepada kita, Allah nak tunjuk kepada kita dalam perjalanan Nabi yang salat tadi, permulaannya dimulakan dengan apa? Permulaannya dimulakan dengan membersihkan jiwa, membersihkan hati. Kalau kita tak bersihkan hati kita ni, perjalanan yang kita akan tempuh itu tidak akan berjaya. Saya baru balik daripada umrah. Alhamdulillah lah, ada rezeki beberapa kali bawa jemaah. Kadang setahun 2 kali, setahun 3 kali. Dulu mula-mula aktif bawa jemaah umrah ni, macam-macam ujian. Kita sebagai pembimbing mutawif, pembimbing umrah, jemaah ada 40 kerana, macam-macam. Bawa VIP, bawa orang kampung, bawa macam-macam. Hak ni kerana macam ni, dia kerana macam ni. Jadi kita sabar. Dalam masa sama kita bagi bimbingan. Di akhir-akhir, sebab bila tiap kali saya pergi, saya niat untuk belajar. Kemudian kita pergi belajar daripada tok-tok guru. Bila kita pergi tu, kita bersahabat dengan tok-tok guru. Kita belajar. Dan di hujung-hujung tu, Alhamdulillah, 2-3 trip yang saya pergi tu, kebanyakannya lancar, elok, jemaah bersepakat hati, jemaah pun elok. Sebab saya ada satu formula. Formula ni boleh guna dalam mana-mana organisasi, institusi. Di sekolah ke, di masjid ke, di pejabat ke, di mana ke. Kalau guna ni insyaAllah. Saya kata dekat jemaah, mula-mula nak pergi dekat airport, tuan-tuan, kita ni nak pergi mana? Kata mereka kita nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak jadi tetamu Allah. Saya kata, tuan-tuan nak jadi tetamu Allah, nak pergi Mekah, Madinah ni nak buat apa? Kata mereka, kami nak buat umrah, kami nak tawaf di Kaabah, kami nak sa'i di Safa Marwah, kami nak ziarah Rasulullah SAW. Saya kata, kenapa tuan-tuan nak pergi tawaf? Kenapa nak pergi Mekah? Kenapa nak pergi Masjidil Haram? Kata mereka, kerana pahalanya besar. Kalau kita pergi Masjidil Haram tu, solat di Masjidil Haram tu 100,000 kali ganda lebih daripada kita semayang dekat masjid kita. Banyak tu. Tiap-tiap waktu tu tak campur dengan baca Quran lagi. Apa-apa ibadat yang dibuat di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda lebih daripada masjid tempat kita. Besar semua. Lepas tu saya kata,
Kalau tuan-tuan pergi kerana pahala, tak pergi ke Mekah pun dapat pahala. Duduk di Malaysia pun boleh pahala. Kalau kita bijak, kalau kita pandai, macam-macam cara kita boleh buat untuk dapat pahala yang banyak. Macam-macam. Tak kata mata masjid, pergi pasar pun kalau kena cara dia dapat pahala. Pergi market, sampai dekat market, kita masuk market tu dengan kaki kiri, masuk. Lepas tu amalkan doa yang Nabi ajar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar. Dan hadis Nabi menyebutkan, siapa baca doa ini, maka dia akan mendapat apa? Falahu alfi hasanatin. Dia akan mendapat 1,000,000 pahala. 1,000,000 pahala. Dan akan diampunkan 1,000,000 dosa. Kalau macam tu, sehari pergi pasar 4 kali, tiap-tiap kali masuk baca doa, boleh 4 juta pahala. Lagi banyak pula daripada orang pergi Mekah. Ya. Kalau dia bijak, kalau dia pandai, mana pahala ni tidak semestinya kena pergi ke Mekah. Kerana Allah Ta'ala ni dia maha kaya, Allah maha adil. Orang duduk di Mekah pun dapat pahala, orang di Malaysia pun dapat pahala. Kalau tak, Allah Ta'ala tak adil lah. Oh, betul lah orang Mekah hari-hari boleh pahala, kami di sini kurang. Allah maha adil, di mana-mana boleh pahala. Jadi saya kata, kalau niat semata-mata nak dapat pahala berganda, itu bukan niat yang betul lagi, bukan niat yang sebenar. Saya kata, tuan-tuan, niat yang sebetul-betulnya ialah tuan-tuan pergi ke sana untuk membersihkan hati dan untuk belajar menjadi hamba Allah yang baik. Sebab kalau tak ada niat ni, pergi ke sana bila ibadat dia banyak, dia akan rasa dia lagi bagus. Hang tawaf berapa kali? Aku buat umrah 7 kali. Bila dia lagi banyak ibadat, dia akan rasa dia lagi baik daripada orang ni. Bila dia merasa dia lebih baik daripada orang ni, dia tengok orang ni dengan mata, dengan pandangan yang rendah. Dia hina orang. Dia tengok pula orang Arab sifatnya kasar, marah, maki gini-gini, dia kata, oh, orang Arab ni teruk sungguh. Jadi apa yang dia dapat? Dia rasa diri baik, dia tengok orang lain tak baik. Adakah tu sifat orang yang dekat diri dengan Allah? Bukan. Jadi saya kata, baiki niat daripada awal, pastikan niat betul-betul, nak perbaiki diri, ya, nak dekatkan diri dengan Allah. Dan orang nak dekat diri dengan Allah, Allah akan uji dia. Jadi ujian yang akan disediakan di sepanjang perjalanan tuan-tuan ni, tuan-tuan kena hadapi dengan sabar, redha. Jangan cakap yang tak baik. Banyakkan berdiam, banyakkan berzikir, ya, redha dengan ujian Allah. Bila kita sebut macam tu, alhamdulillah, macam-macam ujian Allah Ta'ala sediakan sepanjang perjalanan. Tapi jemaah, tenang, relax, sabar, positif, sampai balik. Alhamdulillah. Jadi nak ceritanya ni sama. Perjalanan Isra' Nabi nak menuju kepada Allah Ta'ala dan Isra' Mi'raj ni, Nabi mulakan dengan dibasuh dada hati Nabi. Mana? Pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ibarat macam cawan ni yang kita tuang air tadi, kan? Okay. Kalau cawan ni kotor, cawan ni berhabuk, berkeladak, kalau saya tuangkan air, walaupun air itu bersih, air itu air mineral, ya, kalau cawannya kotor, maka dia akan memberi kesan kepada air kita tuang, ya. Sebab apa? Bekas tu kotor, maka bekas tu ibarat hati kita. Ini tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, kan? Mana lagi lebih kurang dalam 3 minggu lagi nak masuk Ramadan dah dekat semua. Allah Akbar. Inilah bulan yang paling ramai orang lalai daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis beritahu, antara Rajab dengan Ramadan ada 1 bulan tengah-tengah. Ramai orang lalai. Dia leka, duduk siap nak bazar Ramadan. Musim ni dah sempat nak tempah baju raya. Dia kata takut nanti dah masuk puasa tak dan dah. Ramai yang lalai. Di dalam bulan Syaban ini, ya, perkara paling penting ialah buat persiapan untuk menyambut Ramadan dengan apa? Siapkan hati kita tu dengan dibersihkan jiwa kita dengan taubat, istighfar, ya. Mula berjinak-jinak, baca Quran banyak-banyak, banyakkan berzikir. Kata seorang ulama, iaitu Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, wali Allah, ya. Dia kata apa? Min alamatin najahi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayah.
Di antara tanda kejayaan, kecemerlangan seseorang di penghujungnya ialah di permulaan itu dia rujuk kepada Allah. Kita nak dapatkan hujung Ramadan yang terbaik, Lailatul Qadar, keampunan dosa. Starting tu, permulaan tu kena rujuk kembali dengan bertaubat kepada Allah. Bukan taubat hujung, awal tu taubat tu. Ini hikmah dia. Adik-adik, proses menuntut ilmu, belajar fi sabilillah, di awal-awal tu kena bersihkan hati dulu. Waktu ulama-ulama dulu kalau kita hantar anak mengaji dengan dia, mula-mula dia tak akan ajar ilmu ni semua ni. Mula-mula datang mengaji, dia akan suruh khidmat dulu. Ya, kamu nak mengaji, ya, nak belajar kitab. Ini ambil baldi ni, pergi dekat sungai, ambil timba air daripada sungai tu, penuhkan dalam kolah ni. Zaman dulu dah, dia tak ada paip, tak ada apa kan. Pergi ke sungai dengan baldi timba, ambil air, bawa ni, berat ni, tuang dalam kolah. Tak penuh lagi, baru satu baldi, pergi lagi, ambil lagi, busung lagi, bawa lagi, sampai penuh, penat dia. Habis dah, tu kata, bagus. Ya, esok, pagi-pagi, lepas sembahyang subuh, lepas sikit, hang pergi cuci tandas dulu, bersihkan tandas. Terus pergi bersih. Akhirnya pelajar ni, dia kata, saya datang sini nak belajar, bukan saya datang sini nak jadi khadam. Maka dia telah gagal ujian yang pertama. Hati tak bersih, tak ada tawaduk, tak boleh, ilmu takkan masuk. Ilmu takkan masuk. Al-ilmu harbun minal muta'ali kasayli harbun min makanin ali. Kata-kata ulama di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, pelita penuntut, dia kata apa? Ilmu itu akan menjauhkan diri daripada orang yang meninggi diri, yang sombong, seperti mana air yang lari laju daripada tempat tinggi. Kita pergi tengok dekat air terjun, ya? Air terjun, macam mana dia punya air dia lari, mengalir laju kan? Sebab apa? Daripada tempat yang tinggi. Tapi kalau kita pergi ke Tasik, permukaan dia mendatang, air akan bertakung. Dia tak mengalir ke mana-mana, bertakung. Macam tu ilmu. Ilmu akan duduk lekat dalam dada kita ni apabila kita ni merendah diri sampai ke bumi, rapat, rendah diri. Bila kita sombong diri, ilmu akan hilang, akan lari daripada kita. Waktu diuji mula-mula kena sabar, kena khidmat dulu. Khidmat dulu, ya. Bila kita banyak khidmat, hati kita akan rendah diri, baru ilmu akan datang. Macam tu dengan Nabi SAW, dibersihkan hati Nabi SAW. Baik. Tadi tu punya isyarat azan. Maknanya habis. Boleh sambung lagi ke? Tak masuk Isra Mi'raj gitu. Kita sambung sikit lagi boleh. Agak-agak berapa minit lagi kita mesti. Tengok sini lagi. Ada saya dah tengok tu, tengok tekun ni memang biasa ni kuliah lama-lama ni. Malam ni special sikit, panjang sikit, tapi insyaAllah takkan lebih daripada paling lama pun 9 suku lah, paling lama pun lah. Kalau agak-agak suara saya dah kering dah, kalau main tuang air banyak kali lagi, belajar lagi. Kalau kita takat ni, insyaAllah 9 suku tu limit je, insyaAllah. Tak masuk lagi ni cerita Isra Mi'raj ni, baru nak masuk mukadimah. Kenapa ada cerita mukadimah ni? Sebab yang ni penting tuan. Tak ada yang ni kita tak dapat isi yang kemudian. Mana dalam apa-apa pekerjaan kita, baik solat, baik puasa, apa saja ibadat yang kita buat, starting mesti bersihkan jiwa dulu, istighfar dulu, tengok niat dulu, aku datang malam ni untuk apa. Kalau niat kita datang itu benda salah dah, duduk dalam ceramah malam ni sejam setengah pun tak dapat apa. Balik sekali dia kata apa? Ustaz kata apa? Aku tak tahu apa dia cerita, panjang sungguh, cakap, jadi dia tak dapat apa-apa. Ibarat macam gelas yang memang kotor, isi dengan apa-apa pun tidak akan dapat apa. Jadi kita semua mesti bersihkan jiwa kita dengan cara istighfar, dengan cara taubat, banyak berzikir. Jadi Imam Ghazali ajar, bila kita nak datang masjid tu kena baca doa. Doa dia apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan keberkatan tiap-tiap orang yang menuju kepada Engkau, bihaqqi raghibina ilaika, dan setiap orang yang mengharapkan kepada keridaan-Mu, wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika, dan keberkatan perjalanan kakiku ini. Fa inni la akhruju bataran wala ashran wala riya'an wala sum'atan. Aku tak keluar daripada rumah aku ni kerana nak buat jahat,
bukan nak sombong, bukan nak orang puji, bukan nak orang pandang mulia, bukan. Innama kharajtu ittiqa'a sakhatika. Aku keluar daripada rumah ni pergi ke masjid, pergi ke majlis ilmu kerana aku takut kepada kemurkaan. Kalau tak mengaji, tak datang masjid, dengar azan tak datang, Allah murka. Aku takut benda tu, maka kita datang. Wabtigha amradatika, aku datang ni nak keredaanmu ya Allah. As'aluka an tuqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi. Maka aku minta agar engkau ampunkan dosa-dosaku dan engkau fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Jadi kalau macam tu niat keluar daripada rumah, tiap-tiap langkah tu dapat naik darjah, diampunkan dosa. Tapi kalau niatnya salah, ada satu cerita. Dan sebelum nak masuk Isra Mi'raj, last cerita ringkas. Ada satu orang anak muda ni baru balik daripada Timur Tengah, baru balik daripada Al-Azhar. Belajar 4 tahun, balik insya-Allah ada ijazah mengajar Islam. Maka bila dia balik, dia datang dekat masjid kampung dia. Dia tengok suasananya lain. Masa dia duduk dekat masjid, insya-Allah dia kata suasana ilmu, orang apa namanya, orang Arab gini. Semua berjemaah penuh masjid. Dia balik kampung, dia tengok Allah nak penuhkan dosa, penuh dia kata. Lepas tu pula hak datang majlis ilmu pula, dia kata seorang duduk belakang tiang, hak seorang ni duduk dekat beranda, hak ni tu duduk mengajar kat depan, duduk bersembang dekat belakang. Dia kata suasana tak ada, dia kata. Maka dia balik ke rumah. Beberapa hari dia tak pergi masjid. Maka ayah dia tengok, aku hantar anak aku ni mengaji masjid, tak pergi sembahyang berjemaah pula, macam mana? Maka dia bertanya, sebagai seorang ayah, anak dah dewasa, dia tak ada marah-marah. Dia kena tanya, sebab anak dia dah mengaji. Ya, sembang sebagai seorang yang gentleman. Wahai anakku, ya, pasal apa kamu tak pergi masjid? Kata dia, wahai ayahku, aku bukan tak nak pergi masjid. Bila aku pergi masjid, aku tengok orang-orang kat masjid tu bukan je buat benda betul pun. Ya, lebih kurang lah dia kata. Ya, kalau duduk majlis ilmu pun ada kadar aja, bukan mengaji sangat pun. Hak ni duduk main telefon, yang ni learner tengah kuliah, dia kata. Dia kata dia tak boleh tengok benda-benda macam tu. Jadi ayah dia kata, kalau kamu kata macam tu tak apalah. Tadi ayah nak bagi kamu satu ujian. Kalau kamu berjaya lepasi ujian ni, terpulang kepada kamu. Kalau kamu kata tak nak pergi masjid, terpulang kepada kamu. Ayah tak nak peduli dah. Anak dia kata, okey, apa dia? Ayah dia kata macam ni, esok pagi kamu ambil cawan, isi air penuh, isi penuh. Contoh air. Dia kata ambil cawan ni dengan air yang penuh ni, bawa pergi masjid. Bawa daripada rumah, bawa pergi masjid. Syarat dia, ayah tak nak kurang sikit pun. Maka anak dia kata, tak ada masalah, itu mudah. Maka pagi-pagi esok sembilan subuh, anak dia keluar daripada rumah, dia bawa cawan macam ni. Dia berjalan, dia pegang elok-elok. Pasal syarat dia tak ada tumpah. Dia bawa, dia masuk dalam masjid, dia cari tempat-tempat mana boleh letak air, dia letak air dia elok. Pasal tak mau bagi tumpah ni. Dia pun sembahyang, dia solat. Lepas habis solat, sekali lagi dia ambil balik cawan tu, dan dia bawa sampai ke rumah, dia letak depan air dia. Saya minum dulu sikit, takut tumpah. Bismillah. Letak depan air dia, ayah dia kata, macam mana hari ni? Dia kata, kalau ayah nak tanya air ni tumpah ke tak tumpah, ayah tengok sendiri, setitik pun tak tumpah. Ayah dia kata, hang hebat. Tapi ayah bukan nak tanya yang itu. Dia kata, nak tanya apa pula? Ayah dia kata, tadi masa habis masjid, hang nampak ada orang duk menyembang time kuliah? Dia kata, tak perasan pula. Ayah dia tanya, hang nampak ada orang duk tidur time kuliah? Dia kata, dia tak ada nak tengok, tak perasan. Hang nampak ada orang duk sembang dekat baranda, tak duduk dalam majlis ilmu? Dia kata, saya tak ada nak tengok. Hang nampak ada orang duk main telefon, tentuk guru tengah mengajar? Dia kata, saya tak perasan. Sebab apa? Sebab dia fokus nak jaga air tu tak mau tumpah. Tak ada nak tengok. Jadi ayah dia kata, itulah yang ayah nak beritahu kepada kamu. Kalau kamu pergi masjid tu, niat kamu betul, nak perbaiki diri, kamu fokus yang itu, kamu tak akan sempat tengok keburukan orang lain. Tapi kalau niat kamu tak betul,
Kamu tak tahu tujuan kamu pergi masjid. Kamu akan nampak orang tu buruk, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Yang kamu nampak orang tak betul, keburukan dia kamu tak nampak. Maka ayah dah kata, betulkan niat kamu ketika kamu pergi masjid. Allah akan bagi ikut kadar niat kamu. Itu pengajaran besar yang dia bagi ke anak daripada hari itu. Dia tak dapat waktu dia pergi belajar Timur Tengah. Pengajaran. Jadi kita ni proses belajar. Kalau niat kita betul, Allah akan bagi ikut kadar niat kita. Baik. Maka Rasulullah SAW pun berjalanlah dengan malaikat Jibril. Bawa masuk Islam ya. Bawa masuk. Jadi kita tak tahu kan. Bila berjalan dengan malaikat Jibril, adakah berjalan berdua saja? Tidak. Malaikat Jibril datang dengan bawa seekor tunggangan daripada syurga. Betul tak? Apa nama binatang tu? Buraq kan? Biasanya di tempat-tempat kita ni, kawasan pedalaman ni ada stesen minyak Buraq Oil. Orang Melayu punya tu kan? Bukan tak jumpa. Dia mari kampung ni, jumpa ada Buraq Oil kan? Orang Melayu kita punya. Pasal apa dia pun nama Buraq Oil? Mungkin sebab dia tu mengaji agama, mengaji Isra Mi'raj. Buraq ni laju. Pasal dia pun nama Buraq Oil. Mana kalau hampa isi minyak dengan kami punya minyak ni, kereta hampa akan pergi laju. Buraq ni, dia katakan dia punya kelajuan dia, kalau dia angkat kaki depan dia kan, ada 4 kaki macam keldai macam tu, macam kuda. Dia kecil sikit daripada bawah, besar sikit daripada keldai. Kalau dia angkat kaki dia yang depan tu, dia hulur macam tu, kelajuan dia, sekali dia angkat kaki dia, kelajuan dia akan sampai ke sejauh mata memandang. Mana kalau mata kita tengok dekat kawasan hujung sekali di ufuk, baru angkat kaki sampai sana dah. Laju kan? Cuma buruk ni mula-mula waktu Nabi nak naik dia liar sikit. Pasal dia tak biasa. Mungkin lah kan kita buat imajinasi bunyi macam tu kan. Waktu nak naik tu dia liar sikit, dia tak mau. Sehingga Jibril AS kata kepada Buraq, "Hai Buraq, hang tak tahu ke siapa yang nak naik ni?" Dia kata, "Aku tak tahu." Kata Jibril, "Inilah Muhammad." Bila dia dengar nama Muhammad, nama Nabi SAW, dia turun diam. Dia kata, "Selama hari ini aku ni memang dipersiapkan untuk ditunggang oleh Muhammad." Cuma dia tak kenal. Baru dia tahu yang akan naik itu adalah Nabi Muhammad, baru dia tunduk. Mula-mula dia liar juga. Ulama kata ini sifat orang yang nak beramal dengan agama. Mula-mula dia nak jinak dengan agama tu agak berat sikit. Hati tu tak kena. Nak kena sembahyang berjemaah, nak kena bangkit pagi-pagi sejuk-sejuk macam tu tempat tuan kan. Bangkit pagi subuh-subuh tu nak mandi dah. Sejuknya dia kata kan. Jadi benda tu dia jadi macam asing, jiwa tu tak kena. Tapi lama-kelamaan dia akan jinak. Macam tu juga Buraq ni. Macam kita menuntut ilmu kan. Mula-mula nak hafal Quran tu, dah hangguk juga sejam 5 baris pun tak masuk. Punya payah hanya. Tapi bila dah lama sekali dah hangguk, satu buku surat masuk. Hangguk ni mana istilah budak tahfiz kan. Kan bila hafal dia buat macam tu. Dia nak bagi masuk cepat. Jadi nanti kita naik Buraq pun berjalan. Cerita dia dalam perjalanan tu adalah cerita dia. Cuma di manakah destinasi terakhir Buraq ni sampai? Dia bawa Nabi sampai mana? Sampai ke Palestin, sampai ke Masjid Aqsa. Kalau adik-adik ada peluang nanti bila dah dewasa esok contoh kan, ada peluang pergi ke Palestin. Boleh pergi ke Palestin Ustaz? Boleh pergi. Kita kena masuk melalui Jordan. Daripada Jordan tu kena masuk sempadan Israel dulu. Masuk Israel dulu, lepas tu baru sampai dekat Baitul Maqdis. Saya pernah pergi, Alhamdulillah. Dekat Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa ni ada 2 bahagian. Ada 3 bahagian. Satu bahagian masjid di atas puncak tu tempat orang Islam solat dan sebagainya. Di bahagian bawah ni ada tempat orang Yahudi pula, kuil dia. Mereka semayang menghadap ke satu dinding. Dinding tu nama Holy Wall. Dinding tu dia duduk menghadap ke dinding tu, dia pegang dia punya kitab, dia duduk macam tu. Macam kita dah hafal Quran juga lah kan, macam tu. Baca dah dia punya kitab tu. Dekat dinding itulah tempat Nabi kita tambat Buraq. Ada satu
macam satu ring, satu apa tu, cincin tambat buruk tu. Lepas tu Nabi kita solat dalam Masjidil Aqsa 2 rakaat, kemudian solat menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang lain. Barulah Nabi kita diangkat naik ke langit. Nabi naik ke langit tu naik buruk tak? Tak naik buruk. Buruk tinggal dekat situ. Baik. Sini ada satu soalan. Kalau kita fikir-fikir, kalau tadi daripada Mekah ke Palestin Rasulullah naik buruk, Allah Ta'ala suruh Nabi kita naik buruk, kenapa daripada langit, daripada Masjidil Aqsa tu naik langit pertama, kedua, ketiga sampai langit yang ke-7, kenapa tak naik kenderaan pula? Tak naik buruk pula? Kalau Nabi kita boleh terbang macam tu, kenapa Allah tak buat Nabi terbang daripada Mekah je tu tanpa naik buruk? Kan Allah yang berkuasa. Pelik juga kalau fikir kan. Apa peranan buruk dalam cerita ni? Adakah dia watak sampingan saja-saja? Dia kaji macam tu, kaji tengok. Pasal Allah tak buat benda tu sia-sia. Pasal cerita buruk ni sahih. Baik. Walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala mempunyai hikmah dan misal yang sangat tinggi yang kita boleh fikir. Hikmah dia apa? Hikmah dia ialah apabila seseorang itu nak pergi ke suatu destinasi, satu perjalanan, secara kebiasaannya dia tidak akan sampai kalau tak ada kenderaan. Kalau kata saya tadi bertolak daripada Rawang nak datang ke Slim Village, katakan jarak perjalanan lebih kurang dalam 60 km lebih kurang. Kalau saya tak nak naik kereta, masa macam ni nak pergi keretanya rehat, dah seharian nak jalan kaki. Agak-agak sekarang ni tengah ceramah, tak ada dalam hutan mana, tak sampai juga, lambat. Kalau ada stamina, kalau tak ada stamina memang tak sampai. Dia ibarat macam tu. Kita ni nak sampai kepada Allah ni kena ada tunggangan, kenderaan tu. Apakah kenderaan itu? Kenderaan itu ialah agama ni. Ni nak alat untuk kita sampai kepada Allah. Kalau tak ada alat ni, tak ada agama ni, tak sampai. Tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak apa semua Allah suruh, tak nak. Agama ni ialah himpunan daripada perintah Allah dan larangan Allah. Apa kita buat semua tak keluar daripada benda tu. Kita nak makan cara Allah perintahkan, dapat pahala. Kalau kita makan ikut yang Allah larang, makan benda haram, dapat dosa. Apa yang kita buat semua dia ada kaitan dengan dosa pahala, perintah Allah, larangan Allah. Itulah agama. Baik dalam masjid, luar masjid, dengan keluarga, hatta orang berpolitik ke, memerintah negara ke, semua agama akan bagi panduan pada dia. Halal, haram. Dia takkan keluar daripada 5 hukum tu. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Mesti dia. Mana kelima-lima ni adalah hukum agama, ahkam syar'iyah. Kalau kita tak guna agama ni, takkan sampai kepada Allah. Mana kena guna agama ni. Jadi kalau saya rasa tak salah kalau kita guna istilah kepada orang-orang yang mengamalkan agama ni, inilah golongan-golongan atau dalam masjid ni semua ni, kita semua ni adalah penunggang agama. Pasal Nabi naik buruk kan, menunggang buruk. Kita ni menunggang agama untuk sampai kepada Allah. Setuju tak benda ni? Boleh ya? Wahai adik-adik penunggang agama semua, okey kan? Start kerja apa? Kerja saya menunggang agama. Tuan pengurusi adalah penunggang agama paling kuat sekali. Hari ini orang sebut istilah penunggang agama itu kepada orang yang jahat. Orang yang guna agama untuk kepentingan peribadi. Orang guna agama untuk kepentingan dunia, nak dapat pangkat, nak jadi kaya. Guna agama tapi untuk keuntungan dunia. Istilah tu tak salah. Yang salah orang tu. Sifat tu yang salah. Macam kita datang mengaji, salah ke datang mengaji? Boleh pahala. Kita datang solat, salah ke salat? Tak. Kita pakai jubah, salah ke? Tak salah. Tapi drama-drama tu dia buat Ustaz Amirul, kan? Ustaz sekian-sekian, nama Ustaz balik bersih, kan? Tapi kaki perempuan,
Oh, sengaja dia orang buat gambaran orang agama ni adalah orang jahat, orang nak menipu orang, kaki perempuan. Digambarkan orang agama dengan tingkah laku yang buruk. Hakikatnya tak, baik-baik belaka. Jadi kita janganlah merasa kekok bila orang kata kita ni penunggang agama. Kalau orang kata saya penunggang agama, saya kata memang betul saya penunggang agama. Nak tunggang apa lagi? Tapi kita menunggang agama ni nak dapat redha Allah, ya, supaya Allah Ta'ala redha pada kita. Kalau tinggalkan agama ni takkan sampai pada Allah, tak sampai. Itu buruk peranan pengajaran daripada buruk tadi tu. Ialah kita mesti menggunakan agama ni, mana melaksanakan agama ni dalam seluruh kehidupan kita, barulah kita sampai kepada Allah, ya. Dan agama ni dia kena jaga. Macam kenderaan kita bela dia, bila dia rosak kita kena servis dia. Macam tu juga bila kita agama kita ni, contoh ada hari kita tak dapat sembahyang berjemaah, dalam seminggu tiba-tiba tak hadir majlis ilmu, makna agama kita tu sudah rosak lah tu. Kita kena perbaiki, cepat-cepat hantar ke bengkel, hantar mekanik, baiki balik, balancing balik, alignment balik. Macam tu agama kita, ya? Agama ni dia kena jaga, kena pelihara. Cukup bulan kena servis, ya. Bila minyak habis kena top up minyak. Ni majlis ilmu, solat berjemaah, berzikir, baca Quran, itu semua adalah amalan-amalan nak memelihara agama. Baik. Dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril. Jibril AS ni, dia kerja dia menasihati Nabi. Dia kata, ya Muhammad, naik buraq. Bila dia naik buraq pun berjalan sampai di satu tempat. Dia kata, ya Muhammad, inzil, turun kamu wahai Muhammad. Nabi kita pun turun. Jibril kata, salli raka'atain, solat 2 rakaat. Nabi kita pun solat. Selepas selesai solat, Jibril tanya, ya Muhammad, kamu tahu tak tempat ni apa dia? Kata Nabi Muhammad, aku tak tahu. Allah dan Jibril lebih tahu. Kata malaikat Jibril, inilah dia Taibah. Inilah dia Taibah ataupun Madinah, tempat yang kamu akan hijrah suatu hari nanti. Oh, baru cerita, baru Nabi kita tahu. Okey. Lepas tu naik balik buraq, jalan lagi sampai satu tempat. Kata malaikat Jibril, turun kamu wahai Muhammad, solat 2 rakaat. Nabi kita pun turun, taat, turun solat 2 rakaat. Lepas solat Jibril tanya, kamu tahu tak tempat ni apa? Kata Rasulullah, aku tak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata malaikat Jibril, ini adalah Madian, tempat Nabi Musa AS berhijrah daripada Mesir, lari daripada Firaun, pergi ke mana? Madian. Bertemu dengan anak Nabi Shu'aib, kan? Berkahwin dengan Nabi Shu'aib. Kata Rasulullah, oh, baru tahu. Maknanya Rasulullah dibawa berjalan-jalan melawat ke tempat Nabi-Nabi terdahulu. Tempat lahir Nabi Isa, tempat Nabi Musa, dibawa melawat. Ada 2 pengajaran besar kat sini. Satu, bila kita ni rasa tension, bila kita rasa stres, maka kena bawa diri itu berjalan-jalan. Ustaz-ustaz tengok pelajar-pelajar ni sebelah stres dah hafal Quran. Oh, walaupun Quran tu mukjizat, tapi kadang jiwa kita ni, jiwa manusia, kadang-kadang stres juga. Cukup 4-5-6 bulan, okey, kamu semua dah capai target. Hujung bulan ini kita akan pergi berjalan-jalan. Oh, seronok. Pergi berjalan tu ke mana? Pergi tempat-tempat yang boleh menambah iman. Pergi melawat masjid-masjid, bawa pergi Masjid Shah Alam, bawa pergi Masjid Putra, Masjid Negeri, bawa ziarah pondok-pondok, jumpa alim ulama, baru dia ada motivasi. Balik tu seronok balik, ngapa Quran balik. Jangan bawa pergi tengok wayang. Okey, hujung bulan ni kita pergi tengok wayang ramai-ramai, ya. Tadi struggle nak hafal Quran 3 juzuk, balik tinggal sejuzuk. Pergi mana? Kita dengar konsert. Dia kata, dengar konsert. Oh, kepiak mana sebal mana. Balik-balik 10 juzuk, tinggal 2 juzuk. Dia berseronok ni boleh dalam Islam. Islam ni bukanlah agama yang keras sangat. Oh, bila Islam ni duduk masjid, zikir, tak, boleh berjalan-jalan. Rasulullah pun pergi rehlah, kan? Pergi berjalan-jalan. Ke mana? Isra Mi'raj. Bawa pergi melawat tempat-tempat Nabi terdahulu. Ni Madian, ini Baitullah.
Itu satu pengajaran. Mana kita boleh. Kan dalam Quran sebut apa? Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi ni. Fanzuru. Bukan suruh berjalan saja. Tengok, perhati, ambil iktibar. Ya, macam mana umat-umat dulu kena balasan. Kita pergi ke Jordan, pergi Laut Mati, boleh pergi ke laut. Tengok, oh ini kesan dia Laut Mati sebab apa? Dulu kaum Nabi Lut dulu, lesbian, gay semua, Allah terlangkupkan mereka semua dalam muka bumi. Kesan yang tinggal sampai sekarang. Untuk kita ambil pengajaran. Tengok. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kisah ini, peranan guru dengan murid. Nabi SAW sebagai murid, Jibril AS sebagai guru. Tengok, kerja guru apa? Kerja guru ialah membimbing, kan? Dia kata, kamu adik nama apa? Faiz dah berapa juzuk dah hafal? 1 juzuk. Baru lagi lah. Okay, Faiz, tunjuk ustaz guru kelahan. Duduk sini. Cuba baca tengok. Baca. Okey, Faiz, dengar sini. Ustaz nak esok kamu baca ayat sini sampai sini, baca 40 kali. Ya, baca tengok sebiji 40 kali. Jangan mata tu jangan pejam, tengok. 5 baris. Bila dah cukup 5 baris 40 kali, kamu datang ustaz nak dengar. Faiz membalik baca 10 kali. Rasa macam dah confident, dah ingat dah. Tak payahlah 40 kali, aku hati terang 10 kali pun dah cukup lah. Ya. Lepas tu dia pergi dekat ustaz, tutup Quran, baca Amanah Rasul bima. Sanggup pula. Tadi confident, ustaz tadi saya baca sorang-sorang, saya dah ingat dah. Depan ustaz ni tak ingat pula. Selalu macam tu lah. Jadi ustaz tanya, hang baca berapa kali? Dia kata baca 40 lah. Ustaz kata, hang tipu. Contoh yang dia baik. Contoh kan? Bukan betul-betul kan? Tak betul. Kalau betul hang baca 40 kali, hang lancar baca. Berapa kali dia baca tadi? Dia bergelak 10 kali. Tak ikut cakap ustaz. Guru ni dia ada pengalaman. Yang nama guru ni ada pengalaman. Dia boleh berjaya pada hari ini kerana telah melalui proses dulu. Dia belajar juga, bukan lahir-lahir itu jadi guru tu pun, kan? Dia dulu sebagai pelajar juga, kan? Dia pun pernah juga melalui proses jatuh bangun tu. Dan dia memberi kepada kita satu formula supaya kita boleh berjaya. Jibril AS sebagai guru, maka Jibril kerja dia memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad dengan pengajaran yang terbaik. Apa yang dia suruh? Ada tak suruh anak murid dia buat benda lama? Inilah Madian, jom kita turun, kita mandi mana? Dekat Madian tu dia ada tasik. Anda turun, solat 2 rakaat. Mana guru sentiasa mengajar kepada anak murid untuk buat benda yang taat kepada Allah. Ini guru yang sebenar. Kalau guru mengajar anak murid buat benda tak betul, tak layak dia panggil guru. Anak murid dia kata, kenapa Ustaz? Shhh, jangan cakap awak, hang seorang kan? Jom malam ni ikut Ustaz. Gimana? Kita jalan-jalan, kita makan kuih tiaw, lepas tu kita tengok bola. Anak murid tu betul ke dia? Betul, hanya cakap kawan lain, hang seorang. Dia pun seronok sebab dapat keistimewaan. Pergi je kuih tiaw, tengok bola, lepas pukul 3 pagi balik mentuk. Esok kawan-kawan yang lain hantar sabak, hantar hafasan. Tiba-tiba kawan ni, mari sini baca. Tak ingat dia kata. Pasal apa? Tahu lah, saya dah hafal lah tapi tak ingat juga. Memang tak ingat lah, semalam tengok bola. Siapa ngajak ni? Siapa yang bawa ni? Siapa yang bimbing ni? Guru. Salah pilih guru, itu akibatnya. Yang namanya guru, dia tidak akan ajar orang buat benda-benda tak betul. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang memudaratkan. Ada guru mengajar ilmu mudarat, mengajar macam mana nak pecah rumah orang. Tahu tak macam mana nak buat duit lebih, dia kata. Jom malam ni ikut, pakai baju hitam semua, pakai topeng. Oh ni je buat dia tepi je.
di tepi dia. Pecah rumah, curi tabu masjid. Ilmu juga tu, ilmu yang tak bermanfaat. Ulama kata guru yang macam ni jauhkan. Jauhkan. Carilah guru-guru yang boleh bagi manfaat kepada kita. Macam mana saya nak tahu Ustaz? Sebab tu ulama-ulama dulu ketika mereka nak menuntut ilmu, mereka solat hajat dulu. Allahu Akbar. Doa, ya Allah, aku tak tahu guru mana yang boleh bagi aku jalan yang betul. Tolong tunjuk kepada aku. Istikharah, minta petunjuk. Allah bagi pada dia guru yang mengajar dia. Minta pada Allah. Kalau tak minta, macam mana nak bagi? Kita datang majlis ilmu tiap-tiap malam, ada minta pada Allah? Itu yang kadang-kadang dengar setengah-setengah ustaz mengajar, kita pun tak faham. Bukan salah dia mengajar, dia mengajar betul. Pasal kita tak minta, ya Allah tunjuk pada aku. Ada seorang ulama, dia kata apa? Tiap-tiap malam dia doa sembahyang hajat. Dia kata, ya Allah, esok aku akan keluar pergi menuntut ilmu dengan Tok Guru aku sekarang ni. Tolonglah tutupkan segala keaiban dia pada pandangan aku, supaya aku tak nampak keburukan dia. Kenapa? Kerana aku nak hormat pada dia. Kalau aku nampak ada dia keburukan, aku takkan hormat dia. Sebab guru ni manusia juga, dia ada kekurangan juga. Kalau kita tidak sangka baik dengan guru, kita akan bersangka buruk. Bila bersangka buruk dengan guru, ilmu memang tak berkat. Memang tak berkat. Sangka baik. Oh, macam tu. Itu peranan Jibril AS. Dan peranan murid, dia kena sentiasa taat kepada gurunya. Rasulullah tak tanya. Jibril kata, wahai Muhammad, turun solat 2 rakaat. Nabi tak tanya, kenapa saya kena solat? Apa dalil solat? Apa dalil solat? Hadis sahih kata sahih? Pening Jibril nak jawab kan. Nabi tak tanya. Nabi tak buat. Habis baru Jibril cerita, kamu tahu tempat dia apa? Saya tak tahu. Ini adalah Madian. Ini adalah guru memberi penjelasan. Proses belajar macam tu. Proses belajar macam tu. Guru bersungguh-sungguh membimbing anak murid pula taat kepada guru berkat. Dia ada setengah-setengah. Zaman kita sekarang ni, Allah nak cari guru yang baik, nak cari anak murid yang baik, Allah kadang-kadang pilih. Kadang guru pun satu hal juga. Bukan guru actually, bukan. Ada guru yang kerjanya nak laknat anak murid. Kalau anak murid tak dengar cakap dia, aku tak redha kamu mengaji, aku tak redha ilmu kamu ajar kepada kamu. Saya tak redha kerja dia. Atau macam mana anak murid nak cemerlang? Guru kena sabar. Sifat guru ni kena sabar, kena tinggi. Anak murid dia nakal biasa. Orang kecil-kecil dia nakal biasa. Bangun malam doa, ya Allah, anak murid aku ni tak dengar kata, benar, hafal tak ingat, bukakanlah hati dia, ya Allah. Itu guru. Bukannya guru yang hafal tak ingat, kamu ni makan semut ke apa, payah betul hafal, pergi kamu, berdiri kamu. Kerja denda, kerja bully, denda, maki, blame, bimbingannya tak ada. Itu bukan guru. Guru yang sebenar, guru yang sabar mendidik anak murid. Sebab dia tahu yang memberi ilmu Allah, bukan dia. Dia hanya membuka jalan saja. Yang bagi terang hati, yang bagi ingat Al-Quran, itu kerja Allah. Ini ujian kepada guru, ujian kepada kita. Macam mana aku nak usaha supaya anak murid aku semua berjaya kepada aku. Dan anak murid pula peranan dia kena sabar. Belajar menuntut ilmu kena sabar. Menuntut ilmu macam adik-adik, bukan adik saja, semua kita pun dalam proses menuntut ilmu sampai meninggal dunia kena sabar. Belajar masa muda ni cabaran dia lain, nak main, nak itu. Belajar masa usia dah dewasa, tak ada nak main-main dah, tapi hafalan pula payah. Baru belajar malam tadi, balik rumah tajuk kuliah pun lupa. Belum tanya isi lagi. Kuliah Ustaz cerita pasal Allah, lupa pula. Ingat cerita akan tertuang air dan cawan. Dia nak ingat benda-benda yang kena mengenai dengan makan, dengan minum, ada ingat. Kalau tu dia payah sikit. Itu peranan Jibril dan Rasulullah. Dan guru yang baik yang membimbing anak murid sehingga berjaya, kadang-kadang anak murid itu kejayaan dia sampai tahap dia langkah level guru dia. Seperti mana Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril AS, ketika sampai dekat langit yang ketujuh, Jibril AS kata apa? Wahai Muhammad, teruskan perjalanan kamu. Kata Rasulullah, ya Jibril, adakah sampai di tahap ini engkau akan berpisah dengan aku?
Kata Jibril, aku tak nak pisah dengan kamu, tapi masalahnya level aku sampai sini saja. Kalau aku pergi lagi, nescaya jasad aku akan hancur, akan terbakar. Sebab apa? Sebab tempat yang Nabi kita akan pergi itu tidak pernah mana-mana makhluk sampai. Tinggi sangat. Jibril dengan jasad dia yang dibuat daripada cahaya tu tak mampu pergi. Tak mampu. Hanya Nabi Muhammad yang mampu sampai di situ. Maknanya apa? Satu tahap mungkin anak buah kita akan jadi lebih hebat daripada kita. Kita urus orang rendah ya. Mengajar dia, mengajar sejarah, mengajar bahasa Melayu ini. Hari ini anak buah kita jadi doktor, PhD, falsafah ya. Kita tak ada rasa hina ke? Tak. Alhamdulillah ya. Anak buah saya berjaya lebih daripada saya. Kita bangga. Bukan macam setengah-setengah untuk urus silat. Dia mengajar orang juru. Hari ini ilmu aku semua sudah habislah, kau turun pada kamu. Anak buah dia kata, cantik ya. Padahal tu buah dia simpan satu jurus. Semua sekali ada 20, dia bagi 19. Jurus yang lain tu dia tak bagi, simpan. Pasal apa dia tak bagi? Dia takut anak buah dia lawan dia pula nanti. Jadi aku tinggal satu buah. Kurang-kurang kalau kamu nak naik, boleh kilah lagi. Dia tak ajar buah ni rupanya. Tutup urus lah. Ya tak betul lah kan. Yang betul ajar sampai habis. Macam ulama-ulama dulu, Imam Waqid, dia mengajar kepada Imam Syafi'i sampai habis ilmu dia. Dia kata, aku ni habis dah ilmu aku ni. Kamu ni cerdik sangat, kamu pergilah belajar dengan orang lain pula ya. Dia tunjuk untuk guru ni pula, untuk guru ni pula. Macam tu lah guru. Satu tahap kita dah habis, dah korban kepada anak murid dia sampai dia berjaya dan dia boleh naik level yang lebih tinggi daripada kita. Subhanallah. Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan pengajaran dia lagi, hidup kita kena ada guru membimbing. Tak ada guru, kita tidak akan sampai kepada Allah. Nak pandai-pandai sendiri. Dia kata sama je tengok orang hafal Quran. Ustaz, saya minta izin, saya nak balik rumah. Saya ingat saya berhenti dulu. Berhenti baru hafal satu juzuk kan? Dah berhenti dah. Dia kata kalau saya ingat, kalau saya pakai rumah sistem macam ni boleh berjaya juga ni. Daripada saya duduk bayar yuran dia tak bulan apa semua tu. Apa kat rumah, dia balik rumah, dia buat macam mana apa dia buat gambar kan? Tak dapat. Tak dapat. Itu baru bab hafal Quran, belum bab agama lagi. Kalau kita nak hidup tanpa ada guru membimbing, macam mana nak tahu cara solat? Macam mana nak tahu cara baca Quran? Bayangkan kalau kita tidak ada guru. Tak boleh. Mesti kena ada guru. Dan berguru ini bukan hanya pada bab-bab tertentu, semua perkara. Tambah-tambah dalam bab agama. Tak boleh pandai-pandai. Tak boleh. Itu kena ada guru. Saya ada, walaupun saya duduk mengajar, saya pun berguru ni. Kalau guru fiqah, saya ada orang ni tempat saya rujuk. Kalau guru akidah, ada orang ni, ada guru ni tempat saya rujuk. Walaupun kita dah mengaji dah. Kerana ilmu tu dia tidak ada batas, tak habis. Nabi Musa AS, Nabi pun belajar lagi dengan Nabi Khidir. Kita bukan Nabi. Ustaz, bukan ustaz, baru nak start pun kena lebih-lebih, kena belajar. Dia tak ada level ni, dia kata, oh aku dah level ni dah. Dia kata, aku dah jadi ustaz dah, dah jadi mudir dah, dah jadi tok imam dah. Kata yang belajar, setengah-setengah tempat ada macam tu. Jemput ustaz mengajar, ahli qaryah suruh mengaji, tapi tok imam tak duduk dalam majlis ilmu. Tok imam start motor pergi minum teh, mengajar pula kat kedai pula. Ada grup dia, anak murid dia. Tu kat masjid tu, hai ada ceramah tu sama je aku cakap ni kan? Mana dia dah rasa dia sampai satu tahap dia tak payah belajar. Tak betul tu. Patut kita kena tunjuk contoh yang kepada ahli qaryah. Kita duduk di depan macam insya-Allah macam imam. Contoh kan. Patut imam tak duduk dah ni. Saya cerita, kita imam dia cerita, tapi duduk depan. Tunjuk contoh pada qaryah. Patut gitu. Kita tak ada rasa kata kita nak ada ilmu, cukup lah. Kadang-kadang hak datang tu orang lebih lekeh daripada kita, tapi Allah nak bagi ilmu daripada dia kepada kita. Niat kita betul, kita dapat ilmu. Itu pengajaran besar. Kemudian satu doa yang ulama-ulama ajar kepada kita. Oh, saya dah lebih masa ni 2 minit terakhir. Rasa macam nak bercakap laju lah tu. Kata seorang ulama,
Setiap hari kita minta doa, minta kepada Allah, Allah tunjuk guru yang betul membimbing kita. Apa doa dia? Antara doa dia ialah Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada seorang guru yang boleh menunjukkan aku kepada engkau. Yang boleh menunjukkan engkau kepada aku. Mana kita nak belajar, nak mengenal Allah ni, kalau tak ada guru membimbing, kita tak kenal Allah. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, itu semua dengan cara itu kita mengenal Allah. Ya. Tolong tunjuk kepada aku guru yang boleh menunjukkan aku kepada engkau. Lagi, wa awsilni. Ini doa bagi orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nak apa? Nak sampai kepada Allah. Sebenarnya bukan ilmu tasawuf ya. Semua ilmu pun nak sampai kepada Allah. Dia kata, wa awsilni ila man yuwassilni ilaik. Sampaikanlah aku kepada guru yang boleh membimbing tangan aku agar aku sampai kepada Allah. Baca doa. Kemudian setiap orang mesti mencari guru yang mursyid yang membimbing dia. Saya tak jumpa lagi lah guru yang mursyid, Ustaz. Guru bukan semua guru mursyid. Guru mursyid ni yang mengajar agar kita ni dapat ilmu sampai kepada Allah. Jelas, ya, makrifat, kenal kepada Allah. Sebab kalau guru tu sendiri tak sampai, dia takkan boleh bawa orang sampai. Guru tu kena amalkan ilmu dia, baru boleh ajak anak murid sampai. Contoh macam guru Quran kan, dia sendiri pun tak ingat. Macam mana nak ajar anak murid dia suruh jadi masjid tu masjid. Masjid dia cair. Oh, baca Quran macam sungai mengalir. Oh. Gurunya tak semik pun, buku surat apa. Anak murid pula tegur. Salah tu, buku surat sebelah. Oh, okey. Macam mana? Dia macam tu, guru kami dulu. Kalau time dia tasbih Quran tu 8 orang duduk keliling. Quran tak buka apa. Baca. Kita baca. Salah. Kena sebab tak belakang. Kita pun pelik. Uish, dia ni Quran pun tak tengok. Macam mana dia tahu aku salah? Dia tu dah lumat dah dengan ilmu tu. Dia dah lumat dah. Dia dah biasa, dah sebati dah. Dia sampai kepada maqam. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada guru yang boleh menyampaikan aku kepada engkau. Doa minta, hari minta. Kalau tak ada guru juga, ulama kata banyakkan berselawat atas Nabi SAW sehingga Allah hantar guru kepada kita. Selawat banyak-banyak. Banyak ni berapa? Paling sedikit 300. Mana 300 itu baru masuk kepada level banyak selawat. Suatu hari baru jumpa, inilah guru yang aku cari selama hari ini. Ya? Nampak gayanya, cara-caranya boleh menyampaikan aku kepada Allah. Biasanya untuk level-level orang dewasa ni, dia kena ada guru-guru mursyid. Guru-guru mursyid. Kadang-kadang kita ni salah pilih guru pun ada juga. Aku rasa dia ni guru yang betul ni. Guru dengan gelangnya, cincin besar-besar. Guru apa ni? Selop pendek lah tu. Semayang Jumaat pun tak lagi. Ini dah untuk guru saya. Guru apa macam ni? Bukan untuk guru, tu untuk ganggu ni. Guru ni dia kena sampai dulu. Dia tu makrifat dulu, baru boleh bawa kita kenal Allah. Yang terakhir sebagai penutup pada malam ni, tuan-tuan rahmat Allah SWT, Rasulullah Isra dan Mi'raj itu satu anugerah, dan tidak terhenti di situ saja. Allah nak bagi satu pemberian yang istimewa betul daripada Nabi SAW. Yang ini Allah tak bagi di dunia, ya. Tapi Allah jemput Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Al-Mustawa. Allah bagi hadiah. Apa dia hadiah tu? Solat. Allah bagi solat. Saya tak ceritalah kisah yang daripada 50 waktu turun tawar menawar, tinggal 5 waktu itu kita biasa dengar. Solat. Rasulullah naik ke langit untuk menerima solat. Ulama kata kalau kita solat dengan betul, dengan khusyuk, dengan sempurna, tiap-tiap kali solat kita seolah-olah macam bertemu dengan Allah. Dia panggil as-salatu mi'rajul mu'min. Solat adalah tangga untuk kita sampai kepada Allah.
Sampai itu maksudnya apa? Kenal, merasai, ya, rasa Allah memerhatikan. Jadi orang yang solat macam ni dengan sempurna ni, hidup dia bahagia, hidup dia tenang. Ada masalah, Allah bagi jalan keluar, ya, sehinggalah dia beri kepada husnul khatimah. Tapi kalau orang lalai daripada solat, sebab apa lalai? Sibuk jaga harta. Mati esok akan bangkit sama dengan Qarun. Qarun sama macam hang juga. Suruh sembahyang tak mau sembahyang, sibuk dikira harta. Yang ni meninggal dunia dalam keadaan lalai daripada solat. Sebab apa? Sibuk dengan kerja. Kerja tak sempat nak sembahyang berjemaah. Kerja. Nantilah pencen, nantilah baru saya sembahyang berjemaah. Dan pencen, dia buat bisnes pula. Dia buat kebun dan dia buat rumah lah apa semua. Dalam meninggal, tak ada juga nak pergi ke masjid. Bangkit esok sama dengan Haman. Haman ni siapa? Menteri Firaun. Sibuk kerja, tak ingat perintah Allah, ya. Ada yang sibuk juga tak pergi masjid. Sebab apa? Sibuk dengan kerajaan dia. Saya sibuk menguruskan rakyat ini. Meninggal dunia dalam keadaan tu, bangkit sama dengan Firaun. Firaun bersama dengan Ham juga, ya. Tak taat perintah Allah. Sebab apa? Sebab leka, alpa dalam kerajaan, ya. Mudah-mudahan kita semua ni tidak termasuk golongan itu. Orang yang sentiasa meletakkan perintah Allah di hadapan. Solat, belajar solat dengan sempurna, tunai solat dengan sungguh-sungguh. Ulama kata apa? Nak dapat solat sempurna ni bukan dengan bermudah-mudah. Kena belajar, dia kena mujahadah. Jaga makan, jaga minum, jaga pandangan, zikir banyak-banyak, jaga hati. Supaya tiap kali solat Allahu Akbar, dia lupa kepada dunia, nikmat dalam solat, ya. Bacaan dia tu bermunajat dengan Allah. Orang yang solat macam ni, dia naik maqam dia. Kalau kita solat Allahu Akbar, Assalamualaikum, tak sedar apa dalam solat. Solat kita tak ibadat macam ni. Sepatutnya solat kita diangkat, dipersembah kepada Allah. Tapi kalau solat kita bacaan pun tak faham, tumakninah pun tak ada, ibarat macam ni. Tapi ini solat kita ni, dia baru nak naik, patut naik ke langit tau. Tak sempat lepas ke kepala kita pun tak lepas. Malaikat ambil solat, ibarat macam kain buruk yang digumpal-gumpal, hempuk di atas kepala kita. Ambil balik sembahyang kamu ni, tak ada nilai. Mana kita solat tapi tak diterima Allah. Sebab apa? Tak belajar sempurnakan solat, tak belajar makna dalam solat. Itu proses tu panjang. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Saya minta maaf banyak-banyak kerana terlampau lama sangat masa yang belajar ni. Naik syekh pula malam ni. Ada menu apa tahu sih? Sampah semua. Mudah-mudahan berkat kesabaran tuan-tuan ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ya. Bukan ilmu tu daripada saya, ilmu tu daripada Allah. Berkat mujahadah kita, Allah Ta'ala beri. Terima kasih kepada tamu usia dan jemputan, kepada seluruh ahli kuliah, imam yang memberi ruang, adik-adik yang hadir, semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita balik dan dapat mencontohi Nabi SAW dalam kehidupan Nabi. Dan ibrah daripada Isra dan Mi'raj ini, kita melalui satu perjalanan sampai kita kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Mari sama-sama kita tengokkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.